سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن والاه رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد. Alhamdulillah, insyaAllah saya akan mulakanlah kuliah duha kita ini pada setiap hari Isnin lah, kalau tidak ada keuzuran. Jadi oleh kerana saya tidak dapat nak memaklumkan bahawa hari ini saya mula datang, maka di antara pelajar ramailah yang tak tahu. Walaupun begitu, kita mulakanlah bukan dengan menyambung apa yang telah disampaikan oleh Datuk Haji Ambak, sebab tak ada ramai yang hadir. Jadi kita dengarlah deh apa yang nak saya maklumkan. Yang pertama iaitu tentang rukun sembahyang yang ketiga, takbiratul ihram. Takbiratul ihram. Jadi kita tahu dah semua takbiratul ihram tu dah, Allahu Akbar lah. Dia kata kalau seorang itu bertakbir beberapa kali, macam kita Allahu Akbar, dah jadi lagi, rasa tak jadi lagi, jadi dah Allahu Akbar dah. Kalau lebih pada sekali dah, kita takbiratul ihram itu beberapa kali, artinya lebih pada sekali. Dengan setiap kali takbir itu kita niat, itulah mula-mula nak memulakan sembahyang kita. Tak? Maknanya memulakan sembahyang dengan tiap-tiap takbir itu. Lagu mana hukum dia? Maka dia memasuki sembahyang dengan takbir bilangan ganjil. Dan keluar daripada sembahyang dan tiap-tiap kali takbir bilangan genap. Jadi kalau gini Allahu Akbar, jadi dah kita ulang sekali lagi dah. Jadi kali yang kedua. Jadi bila kita hak kali yang kedua tu jadi pula, berarti kita keluar daripada sembahyang. Hak genap ni jadi keluar. Kita kena ulang sekali lagi. Yang ketiga baru jadi masuk semula. Boleh faham puan? Dia nak hak ganjil tu. Sebab bermula masuk sembahyang. Hak yang kedua jadi berarti dia tolak. Dia tolak hak yang pertama, rukun dia begitu. Jadi maknanya Allahu Akbar tu molek dah jadi dah lah kita. Tapi kadang tu kita ada juga perangai tau. Sekali lagi bila sekali lagi tu hak yang kedua jadi menolak hak yang pertama. Sedangkan hak yang pertama tu sah dah. Jadi maknanya yang kedua jadi macam kita keluar pula daripada sembahyang, kena ambil hak yang ketiga pula. Kena buat yang ketiga. Cakap ni boleh tak? Dulu dah. Okey. Hak yang kedua tu dia kira hak yang pertama lah. Hak jadi, dia kira hak yang jadi yang pertama. Hak yang jadi. Kalau Allahu Akbar yang pertama tu jadi dah, masuk dah qasak ta'arud ta'yin dah. Sahaja aku semayang pada zuhur ke sampai situ dah dah. Kemudian sebabnya kita tidak mendalami yang dikehendaki dalam Allah Akbar tu qasak ta'arud ta'yin lagi. Jadi dah masuk 2 rakaat, 4 rakaat kan Allah Taala dah masuk. Sedangkan hak tu dah masuk dah apa dah, sebab dia lebih daripada ta'yin dah. Qasak artinya aku sembahyang, itu qasak. Sembahyang fardu, ta'arud ta'yin pada apa, zuhur yang apa. Setakat tu je hak dia naknya asal. Kalau 3 rakaat, 4 rakaat mengikut imam kerana Ta'ala tu tak masuk dalam Allah Akbar tu telah sah. Niat kita telah cukup dah dan Allah Akbar tu qasak, ta'arud dan ta'yin. Artinya bila kita nak sunat zuhur, Allahu Akbar maksud aku sembahyang fardu zuhur. Cukup dah tu.
Qasad ta'arud ta'yin. Maknanya kalau 4 rakaat mengikut imam Allah Taala dak dan dalam Allah Akbar tu. Dak apa dah. Maknanya sah dah lah. Tapi kita nak ulang lagi nak masuk waktu. Bila nak ulang lagi nak masuk 4 rakaat 3 rakaat tu mengikut imam ke seorang ke tak kalau Taala kita nak ulang lagi maka hak kita ulang tu dak jadi sebab hak yang pertama tu jadi dah. Jadi bila hak yang kedua tu masuk molek. Artinya kita menolak hak yang pertama. Jadi kena buat sekali lagi sampai hak yang ketiga. Sebab dia tak faham tentang di mana letaknya niat itu memadai dalam takbiratul ihram itu qasad, ta'arud dan ta'yin. Qasad artinya niat aku sembahyang itu qasad. Ta'arud fardu. Ta'yin pada apa? Zuhur, asar, maghrib, isya ke itu ta'yin. Ta'yin arti yang dalam Melayu yang menentukan fardu hak yang tertentu. Aku semayang padu apa zuhur ke asar. Bila sampai situ dah akbar jadi dah. Tapi kita nak sambung lagi biar habis 4 rakaat kita buat yang kedua. Jadi kita buat yang kedua artinya menolak dah hak sah tadi. Hak yang kedua dak pakai juga kena buat semula yang ketiga. Kalau nak ikut cara nah. Tengok saya baca. Dah ni. Tengok. Kalau seorang itu bertakbir beberapa kali. Lebih pada sekali lah. Kalau ayat seorang itu bertakbir beberapa kali artinya lebih pada sekali. Dengan berniat memulai sembahyang lah. Tiap kali dia takbir tu hak ni lah dia nak mula sembahyangnya. Nak jadi sembahyang hak ni lah. Tak jadi lagi. Nak sekali lagi. Masa hak tiap kali hak dia start semula tu hak tulah dia kata baru nak jadi sembahyang dia. Kalau seorang itu bertakbir beberapa kali dengan berniat memulai sembahyang dengan tiap-tiap takbir tu, hak udah ulang-ulang tu, maka dia memasuki sembahyang. Hukum dia masuk sembahyang dengan takbir bilangan yang ganjil. Hak ganjil tu baru boleh kira. Okey? Dengan bilangan yang ganjil dan keluar daripada sembahyang. Dan keluar daripada sembahyang artinya keluar kita daripada sembahyang dengan tiap-tiap kali takbir bilangan genap. Jadi kalau kita pakai hak genap artinya tak sah. Kita keluar daripada sembahyang. Tak sembahyang kita tak sah sajalah. Sebab niat tak ada hilang. Genap. Kerana yang demikian itu berapa jadi tak sah? Hak genap tu artinya tiap-tiap kali takbir bilangan genap kerana dan keluar daripada sembahyang dengan tiap-tiap kali takbir bilangan genap. Kalau 4 kena buat jadi 5. Suk-suk jadi orang was-was dak sembahyang pas sudah. Kalau dak terbaik ikut. Okey. Kerana yang demikian itu beliau memasuki sembahyang dengan takbir yang mula-mula. Sebab kita masuk sembahyang takbir yang mula-mula jadi dah. Hak yang pertama tu jadi dah. Cuma dak dampak rakaat dalam hak tu dak dah. Hak tu dak disyaratkan dah. Syarat sah boleh dah situ. Dan keluar daripadanya dengan takbir yang kedua. Kalau takbir yang kedua artinya kita keluar pula daripada sembahyang. Kerana niat memulai dengannya. Kedua kerana niat mulai dengannya. Kalau kita niat hak yang kedua ni lah hak jadi. Hak yang pertama tadi tak jadi. Sedang jadi dah. Tapi kalau yang pertama tu tak jadi, hak yang kedua ke yang pertama lah. Tak? Kalau Allahu Akbar saja aku semayang, fardu je, habis dah. Akbar dah. Tak jadi lagi lah niat tu. Jadi sekali lagi yang kedua, hak yang kedua tu baru jadi. Hak yang kedua yang pertama baru masuk sempurna syarat dia. Kena faham situ pula dah. Boleh puan? Ya? Lintasan betul lah. Yelah, betul lah tu lintasan. Bagi kita orang semayang sok modah ni gitulah. Bagi orang yang baru, tak.
lintasan dia tu yang utamanya bagi orang baru dah. Maknanya setakat takyin tu cukup lah. Sah dah lah. Tapi kadang-kadang kita hak sembahyang sok mau pun wasa nak molek lagi. Kita tak tahu hukum ni nak buat molek lagi. Kita tak tahu hukum bahawanya hak ganjil itu lah sah, hak genap itu keluar daripada sembahyang. Boleh faham? Ya? Ramai? Sebab itulah kita ginilah seumur pun. Kalau Tok Guru nak ngajar bab sembahyang, tak mau dengar aku sembahyang jok kecek lagi dah. Aku sembahyang jok kecek lagi dah. Hak setakat pandai, hak sekolah rendah ataupun setakat pandai hak tu ajar nak pegang hak tu seumur. Sedangkan sembahyang ini tiang agama. Bila kata tiang nak suruh tegak, nak suruh molek, nak suruh licin. Tak? Yang mana tak usah begitulah. Sebab orang nak ngajar, bila sebut ngajar bab semayang tak boleh dengar mayang sok modoh. Kalau mari dengar baru tahu Allah nama keni. Aku semayang aku tak betul lagi. Hak tak betul sebelum pada tahu tak ada masalah. Boleh terima dah, sah belaka dah. Tapi kita wajib jangan kata tak apa, tak betul sok mau pun dah tak belajar. Tak boleh gitu. Mesti belajar, mesti memolekkan, melicinkan sembahyang kita tak. Kalau tidak ada beza lah. Jok kecek sampai ketua duk sembahyang gitu lu. Tak nak molek dah. Okey. Yalah. Yalah. Sesat lah. Biar habis makna. Biar habis makna lafaz ni. 4 rakaat makmum nak wis masuk dalam tu belaka juga. Ulang balik pula. Gitulah. Bila ulang balik, hak yang pertama jadi dah masuk dah qasad taruh takyin dah. Dia sebab tak tahu nak tak jadi lagi nak masuk 4 rakaat mengikut imamkan Allah Taala ni. Dia apa ulang? Ulang katakanlah jadi hal yang kedua dah. Jadi semayang dia tak jadi. Hak yang sebab pertama tu sah nak masuk dah dalam semayang. Hak yang kedua dia kata menolak mengeluarkan pula daripada sembahyang hak kena. Kena yang ketiga pula lah. Jadi maknanya syarat buat molek dah. Tak nak panjang-panjang. Dan semayang sok modos sekaligus dalam Allah tu habis dah. Tak ada akbar pun habis dah tak. Kita semayang sok modos ni. Okey. Saya baca lagi. Kalau seorang itu bertakbir beberapa kali. Kena tengok kitab puan. Ni. Tak payah tak? Ni hak awal ni. Hak awal lah dulu. Tahun lepas nung. Tahun lepas nung lah. Dah ya. Kalau seorang itu bertakbir beberapa kali dengan berniat. Setiap kali nak takbir dia niat memulai sembahyang dengan hak tu lah. Hak nak mula ni. Hak nak start ni. Maksud berniat artinya hak tu tak jadi. Hak tu tak jadi. Nak ulang lagi. Dengan berniat mulai sembahyang dengan tiap-tiap takbir. Tiap kali takbir hak ni lah nak jadi. Hak ni lah nak jadi tak? Maka dia memasuki. Jadi hukum dia. Maka dia memasuki sembahyang dengan takbir bilangan ganjil. Hak bilangan ganjil itulah jadi masuk sembahyang. Dan keluar daripada sembahyang dengan tiap-tiap kali takbir bilangan genap. Jadi kalau nak pakai hak genap artinya tak jadi dia keluar sembahyang. Keluar daripada sembahyang. Bolehlah tu. Kerana yang demikian itu, kenapa tu? Beliau masuk ke sembahyang dengan takbir yang mula-mula. Sebab mula-mula tu jadi dah. Kalau hak mula tak jadi lagi, hak yang kedua tu baru dikira yang pertama. Dah. Dan jadi dah, hak yang kedua je kira yang kedua. Maka hak yang kedua jadi keluar pula daripada sembahyang.
Masuki sembahyang yang takbir mula dan keluar daripadanya dengan takbir yang kedua. Kerana niat memulai dengannya. Kerana niat sebab kita ni, sebab apa keluar artinya kita niat hak ni hak yang kedua ni lah hak nak jadinya. Jadi nak tu. Sedangkan hak yang pertama jadi dah. Jadi nak apakah yang kedua? Sedangkan hak yang kedua tu kalau yang pertama jadi dah, hak yang kedua keluar pula daripada sembahyang. Kerana niat memulai sembahyang yang takbir yang keluar itu bererti memutuskan yang pertama. Berarti kita tolak yang pertama. Dan kalau yang pertama sah dah. Maka demikianlah seterusnya. Gitulah kena selang-seli naknya. Kena ambil hak ganjil itulah hak yang sahnya untuk masuk sembahyang kita. Apabila tidak berniat seperti itu, walhal tidak ada terselan antara takbir itu, apa yang membatalkan seperti ulangi lafaz niat sembahyang, maka takbir sudah yang mula-mula itu adalah merupakan zikir yang tidak memberi kesan. Tapi dia kata apabila tidak berniat seperti itu, kalau kita tak niat nak masuk sembahyang dengan hak ni, wahlah tidak ada terselang antara takbir itu yang membatalkan. Padahal tak ada dah perkara yang membatalkan sembahyang kita tu. Molek dah. Tapi nak ulang juga. Yang membatalkan seperti ulangan, seperti ulangi lafaz niat. Seperti kita ulang lafaz niat usolli fardhu usolli fardhu zuhri. Dak Allah akbar. Nak ulang sekali lagi usolli fardhu zuhri arba'a rakaatin. Buat ulang lafaz niat dia kata maka takbir. Barulah lafaz niat sembahyang maka takbir. Barulah. Tak apa kalau ulang lapan niat acak tak apa. Usolli acak tak apa, jangan takbir lagi. Dah. Kalau usolli fardhu zuhri arba'a rakaatin adaan lillahi taala atau ma'mumah atau seorang ke? Nak ulang lagi usolli, tak takbir lagi. Jadi sudah yang mula-mula itu nak ulang lafaz niat dah adalah merupakan zikir lah. Tapi hak yang tak hak usolli, hak yang pertama, kedua, ketiga tu dia menjadi zikir. Dia menjadi zikir. Bila kata zikir dapat pahala jugalah. Bila kata zikir dapat pahala. Usolli fardhu zuhri arba'a rakaatin adaan lillahi ta'ala. Doa Allah akbar lagi. Usolli semula. Nak usolli fardhu zuhri. Saat ni dia kata, aku rasa tak tenang lagi masa usolli hak yang pertama. Tak tenang lagi hati aku. Nak lagi, nak usolli semula. Tak apa. Sebab dia bukan niat, sebab dia bukan rukun sembahyang cuma lafaz niat. Rukunnya adalah niat. Jadi kalau ulang usolli tak memudaratkan, tapi hukum dia hak usolli hak kita dak hak ulang-ulang tu menjadi zikir. Tapi semuanya tak mahu buat tabiat, takut jadi waswah. Dah acak-acak jadi waswah. Tak sedap aku nak usolli sekali nak acak-acak. Susuk tak imam rokok kita duk usolli lagi. Itulah yang dia kata. Jadi kata maka takbir sesudah yang mula-mula itu adalah merupakan zikir yang tidak memberi kesan di dalam memudaratkan sembahyang. Lepas niat tak beri kesan lah dalam memudaratkan sembahyang. Hak beri kesan tadi ini niat. Habis. Dan wajib ia menjadikan takbirnya kita ni. Allahu akbar kita ni, setiap orang lah yang bersembahyang. Wajib ia menjadikan takbirnya sampai boleh didengar olehnya sendiri. Mesti dengar. Kalau tak dengar oleh telinga, tak sah lah. Dia kata dan wajib. Dan wajib ia menjadikan takbirnya itu. Artinya kita jadikan takbir tempat sebut takbir kita itu. Menjadikan lah. Artinya kita sebut takbir kita itu
Sampai paling kau boleh dengar oleh kita sendiri. Paling kau boleh dengar oleh telinga kita sendiri. Kalau tak dengar, apatah lagi wa Allah akbar dalam hati. Tak sah lah. Kalau mulut bebek tak tubik suara sekian abuk tak dengar pun tidak sah juga sembahyang. Dan wajib ia menjadikan takbirnya. Ayatlah, ayat terjemahan dah. Wajib ia menjadikan takbirnya arti menyebutkanlah, menjadikan artinya kita buat takbir kita sebut takbir kita itu sampai boleh didengar olehnya sendiri. Paling kurang boleh dengar di telinga kita sendiri. Bila sejahtera pendengaran dengan syarat kita ni bukan orang tulji lah, orang normal. Dan tidak ada suatu menyekat pendengaran. Hal mana? Seperti hinga-binga. Tapi tengah doa bangun nang. Tapi masjid duk dengung kita. Takbir kita molek dah dengar. Tapi oleh sekat tu tak dengar. Tak apalah tak dengar pun sebab kita yakin dah. Biasanya dengar dah setara ni. Boleh dah? Ataupun semayang mak kita. Tengah kita Allah Akbar. Mak lomba berang. Makna dah. Niat kita masuk dah Allah Akbar tadi dah. Tak dengar pula. Ustaz kata kena wajib dengar. Tak apa dah. Sebabnya pada adatnya dengar dah setara tu. Cuma disebabkan dihalang oleh suara henga-benga. Dan hendaklah juga ia mendengar sendirinya selain daripada takbir segala rukun qauli. Kena dengar juga di telinga kita. Rukun bacaan seperti Fatihah. Fatihah pun wajib juga kena dengar pada telinga. Tasyahud at-tahiyyah. Beginilah jangan mengganggu orang sebab dia kata dengar telinga kita. Saat ni hak suruh kuat tu kalau ada gangguan hak kita sembahyang seorang. Ataupun kita sembahyang berimang makna kalau biasa dengar dah tapi tak dengar main duk dengar tak payah kuat lagi lah ambil pada roliknya dengar dah setara tu ke kita. Gitu. Boleh dah? Kalau balik kuat ganggu habis orang ni nak kuat juga nak dengar sedangkan nak dengar dah. Maknanya pada rolik pada adatnya dengar dah. Kena pegang hak tu lah. Hak mana rukun qauli tu? Bacaan Fatihah, tahiyat dan salam. Tak? Kemudian salawat kepada Nabi. Tak? Habis tu, saat ni bagian rukun. Demikian pula untuk mendapatkan fadilat sunat. Tadi hak wajib. Dah. Nak dapatkan fadilat sunat. Sunat bahagian dengar, bukan bahagian bacaan. Bacaan memang dah dapat pahala hak sunat tau. Dan demikian pula untuk mendapatkan fadilat sunat baginya, bagi kita lah orang semayang ni. Dia ambil kira bahawa hendaklah mendengar juga bacaan-bacaan sunat pun. Biar dengarlah hak sunat tu subhanallahil a'la subhanallahil azim. Biar telinga kita dengar juga. Dapatlah juga fadilat hak bacaan sunat bahagian dengar. Bahagian baca tu memang dah. Fadilatnya saham bacaan sembahyang cuma sunat je. Bacaan sunat tu sembahyang. Tapi bahagian dengar pun kalau baca sunat pun dapat fadilat juga. Cukup dah? Boleh? Boleh faham? Boleh? Okey. Artinya hak baca subhanallahil a'la subhanallahil azim Allah akbar kabir. Dengar jugalah dapat fadilat sunat bagian dengar hak bacaan sunat. Tapi hak baca wajib. Wajib kena dengar. Habis.
Dan disunatkan memati barisan ra-nya, iaitu ra pada takbir. Disunatkan Allahu Akbar. Macam kita duk buat sama lah. Kalau ada Allahu Akbar, Allah ada kan baca Allahu Akbaru, supaya dia sah je. Dia hak tu je berbaris. Tapi mazhab kita disunatkan pula. Ra tu dengan baris mati. Ada kan Allahu Akbaru, ada. Dia berbaris, tak salah. Dan disunatkan mematikan baris ra-nya. Baris ra buat mati Allahu Akbar, macam kita duk buat sama dah. Yakni ra pada takbir, sunat tu ambil keluar daripada khilaf pihak yang mewajibkannya. Keluar daripada khilaf pihak mewajibkannya. Ada juga pendapat mengatakan wajib benar kena mati huruf ra tu. Ada pendapat, tapi nak ambil keluar daripada khilaf tu, kita letak sunat. Letak sunat. Artinya boleh letak sunat kalau mati sunat. Kalau ubah baris tak sunat, tak dapat sunat. Tapi ada benar pendapat mata dah wajib kena mati ra itu. Tapi untuk mengeluarkan daripada hak wajib ni dibubuhkan sunat. Kita bahas. Habis. Dan disunatkan bagi imam bertakbir dengan suara jihad dengan kuat. Sunat bagi imam takbir Allahu Akbar dia tu dengan kuat. Tak kira mas kuat ni mana suka-kurangnya hak bagi depan dengar semua dak. Tapi learning kuat belah kedah pakai speaker belah ke buh dada dak. Begitu. Hak ni hasal ni hak tak ada speaker ni. Tapi imam wajib buat kuat biar makmum dengar. Dan disunatkan bagi imam bertakbir dengan suara jihar, suara yang nyaring, suara yang kuat. Sama seperti takbir-takbir perpindahan rukun. Bukan takbiratul ihram sajalah, setiap kali takbir nak rakaat, nak sujud, sunat belaka tok imam tu buat kuat. Kalau tok imam dah kuat, makmum duduk belakang tak nampak tu tak tahu perpindahan rukun. Tok imam sujud dah ke, tak lagi dak bunyi Allahu Akbar dia. Tak. Ataupun makmum buta. Sebab tu sunat tu imam kuat belaka takbiratul ihram, takbir intiqalat, takbir perpindahan tu, iaitu nak rakaat, nak sujud, nak bangkit daripada sujud yang kedua, sunat belaka. Disunatkan dan disunatkan bagi imam bertakbir dengan suara jihad, suara yang kuat, sama seperti takbir perpindahan rukun. Takbir perpindahan rukun kata itulah nak rakaat, nak sujud tu. Yang lain dalam sembahyang. Bukan takbiratul ihram saja. Takbir lain pun sunat bagi imam menguatkan belaka. Sebab makmum ni ada yang kurang dengar sikit, ada yang tak nampak. Ada yang baris banyak dah. Macam gitu. Tapi lah ni molek belaka dah speaker. Boleh dengar belaka lah. Habis. Dan disunatkan mengangkat dua tapak tangan. Ni tapak. Ni jari. Dah. Disunatkan. Okey. Dan disunatkan mengangkat dua tapak tangannya. Ni. Okey. Atau salah satu daripadanya bila kesulitan mengangkat yang satu lagi. Kalau sakit sebelah tangan dan nak angkat apa sunat juga, angkat sebelah pun sunat juga. Tak sakit tak ada tangan kata Allah hari ni yang sakit bau hok ni. Tak boleh nak angkat pergi mari. Sunat juga walaupun sebelah. Dan disunatkan mengangkat dua tapak tangannya. Atau salah satu daripadanya bila kesulitan mengangkat. Kata tak adalah sakit bau ke, atau apa betul-betul sangat ke. Yang satu lagi, hausa tu tak boleh nak angkat.
adalah halnya musyakahnya. Sunat juga walaupun sebelah. Takbir itu walaupun sebelah, sunat juga akan. Dengan terbuka. Yakni kedua tangannya itu terbuka. Tak sunat gini. Hendaklah dengan terbuka. Kata gini tak boleh. Nak gini juga. Macam kita duk buat tu lah. Macam mana nak tahu tak? Molek ke tak tu kan? Dan makruh tangannya tidak terbuka. Makruh. Habis. Tapi kalau tak terbuka akak gitu, makruh. Sah. Tapi makruh. Nak terbuka. Terbuka pula berserta dengan bercerai jarinya. Tak mahu gini. Jari naklah renggang. Tak mahu Allahu Akbar molek dah ni. Tapi gini pula. Gini pula. Mana tak dapatlah kesempurnaan pahala sunat akad tangan tu. Dapat separuh bagi hak ni dah. Bagi hak ni tak, bagi hak ni tak dapat. Sah nah. Kan tak sah tapi hak ni hak bahas sunat ni. Dak akad pun sah. Mazhab lain dak akad pakai Allahu Akbar lah je dak. Lah kita pakai mazhab kita lah. Macam gitu juga tidak dak. Sami Allahu liman hamidah Rabbana lakal hamd. Tengah bila kita pergi Makkah dengan Rabbana Sami Allahu liman hamidah, kita tu Rabbana, kita tak iman Sami Allahu liman hamidah, kita dengar Makkah buat tu bila Rabbana walakal hamd. Tak gitu dah. Sebenarnya dalam mazhab kita ni sunat belaka. Sami Allahu liman hamidah Rabbana lakal hamd bagi imam dan bagi makmum. Dalam mazhab lain tu, mazhab Hanafi, bagi makmum tidak sunat Sami Allahu liman hamidah bila setengah berimam. Rabbana lakal hamd itulah sunat. Sebab itulah Tok Bila kan dia makmum juga. Sebab tu dia Rabbana walakal hamd, dia buat kuat nak suruh makmum lain dengar. Gak kita balik ikut dia. Jadi tak ada separuh hak sunat Sami Allah liman hamidah. Dalam mazhab kita dua-dua, bagi makmum bagi imam sunat Sami Allah liman hamidah Rabbana lakal hamd ataupun Rabbana walakal hamd. Sunat kedua-dua. Jadi dalam bahasa Hanafi Al-Maliki, imam sunat Sami Allah liman hamidah, makmum sunat Rabbana lakal hamd. Jadi Mekah apa duk kuat tu sebab makmum bila kan dia makmum juga. Dia sebut itulah nak suruh makmum lain tu. Jadi kita balik kata modek hak nu buat lagu tu. Jadi rugilah separuh pahala bahagian Sami Allah liman hamidah pula bila balik kap. Jadi dua-dua lah dah. Sami Allah liman hamidah Rabbana lakal hamd. Macam hak kita belum pergi Mekah dengar gitulah. Hak kita duk belajar dulu pada belum dengar Mekah buat tu. Hak gitulah hak moleknya apa pernah dapat markahnya. Bagilah. Itulah. Aduh. Ya. Tu. Mana kan dia kata sunat kan tadi? Sunat. Tak akad tak batas sembahyang, tak ada lah pahala bahagian akad tangan tu. Ya. Sebab apa tu? Ni rukun hak nak pekoh buatlah. Mana ni cara dia, bukan sebab apa cara dia yang tak boleh kata sebab cara dia yang sempurna begini. Cara yang sempurna pada takbir begini.
Tak apa kena renggang-renggang tu, tak ada kata apa sebab. Cara yang sempurna. Okey. Dan sebab ada dan sebab dia kata sebab mengikut lah tu. Mengikut cara baginda. Okey. Okey, dan disunatkan memati baris Rasul dah. Dan disunatkan mengangkat dua tapak tangannya atau salah satu daripadanya bila kesulitan, boleh angkat sebelah je. Sakit ke apa tak? Mengangkat yang satu lagi dengan terbuka, yakni dengan kedua tangannya itu terbuka. Dimakruhkan tangannya itu tidak terbuka. Tidak terbuka termasuk gini. Termasuk buat sarung gini. Dia nak ke depan begini. Itu maksud terbuka tapak tangan tu. Straight. Jangan gini. Jangan gini. Okey. Berserta dan dimakruhkan tangan tidak terbuka. Boleh belakang tidak terbuka gini ke, akak gini ke, ataupun akak gini ke. Dia panggil tak terbuka, nyerong. Berserta dengan bercerai jarinya, artinya jari tambah kapak. Tak ada senggang. Untuk mendapat fadilat kesempurnaan sunat mengangkat tangan. Boleh faham? Mengangkat tangan tu tak wajib tapi sunat. Tapi dalam sunat tu fadilatnya ada pula. Dapat separuh, dapat penuh. Okey. Dengan kadar yang sederhana lah. Bukan gini. Bercerah ni macam kita gini lah. Kadar yang sederhana. Macam jangan kepik je. Renggang sikit tu cukup lah. Tapi bukan tak suruh renggang gini. Macam biasa lah. Cuma tambah begini. Mana bertentangan dengan bahunya. Tak bertentangan dengan bahu. Dengan bahu paling kurang tak. Gitu. Macam perang gitulah dia tambah terbuka hak bahagian depan dia tak. Setakat ni lah. Kita boleh akad lagi. Satu bertentangan dengan bahu. Jadi dah. Iaitu dengan cara hujung-hujung jarinya bersetangan dengan cupit telinga. Nak bisa apa cupit telinga? Tak. Gini. Tak. Macam kita duk buat lah lelaki ni tak. Dengan cupit telinga atas. Cupit telinga hak atas. Bukan hak ni. Tapi kalau hak ni tu. Ni dengan bau betul dah. Tapi nak sikit lagi lah. Biar jari-jari bertentangan dengan cupit telinga hak belah atas. Macam kita duk buat tu lah. Cuma nak tahu tak. Dan kedua ibu tangannya bertentangan dengan cuping telinga bawah. Ni. Ibu jari sama dengan cuping telinga belah bawah. Tak. Tapi hak tadi bertentangan dengan bau tu khusus kepada perempuan. Dia kena kepik sikit tak. Kalau akad jadi tak terkepik lah. Begitu. Jadi puan kata tak betul-betul dah tu hak puan tu. Sebabnya tapak tangan bersetangan dengan bau. Orang lelaki nak malam lagi kena akad lagi biar ibu jari duduk di sini, ujung jari duduk bersetangan dengan cuping belah atas. Kena akad lagi sebab orang lelaki dia boleh terbuka. Sebab apa tu? Kita buat tu bertentangan dengan cuping telinga. Artinya dengan cara hujung-hujung jari bertentangan dengan cuping telinga atas. Kedua ibu tangannya bertentangan dengan cuping telinga sebelah bawah. Dua tapak tangannya itu bersejajar dengan bahu dengan dua bahunya.
bersejajar gitu, straight. Ni tapak tangan straight gitu. Bagi ittiba iaitu mengikut sunnah Rasulullah. Iaitu mengikut sunnah Rasulullah. Rasulullah buat begitu. Okey. Sebab kita buat itu macam saat itu bagi ittiba yakni mengikut sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan kafiah ini disunatkan berserta seluruh takbiratul ihram, artinya daripada Allah sampai akbar, Allahu akbar. Dengan cara mertakkan mengangkat tangan itu dengan takbir dari awalnya. Cara dia akad tangan ni bermula dengan Allah tu dulu. Allah tu akad selalu dah. Ada juga orang Allahu akbar, kemudian Abi akbar baru akad. Atau akad duduk gini baru Allahu akbar. Hak yang termoleknya Allah tu start ngakak dengan Allah. Dan molek akbar tepat duduk pada tempatnya. Kena pada tempatnya sampai sini. Allahu akbar. Cara yang kalau Allahu akbar baru akad tangan sah dah semayang, tapi tak ada lah fadilat sunat hak sempurna akad tangan ketika takbiratul ihram tu. Dan kaifiat ini, kaifiat ni bagaimana cara-cara hak tadi tu. Bagaimana kaifiat ini, kaifiat akad takbir tu. Kaifa daripada kaifa bagaimana? Disunatkan berserta seluruh takbiratul ihram. Disunatkan kita akad tu daripada Allah tu sampai akbar. Kalau Allah akbar dulu baru akad sah belaka. Tapi orang kata tak tertik turning dia tak kenalah. Begitu. Berserta seluruh takbiratul ihram dengan cara menserentakkan. Cara dia serentak mengangkat tangan itu dengan takbir dari awalnya. Dan ia menamakan mengangkat tangan dengan takbir itu serentak. Allahu akbar. Akad serentak dengan takbiratul ihram. Berarti akad pun tepat pada tempatnya pun dengan habis akbar. Mula akad Allah tu mulakan Allahu akbar. Setang molek, bak tu molek dah duduk pada tempatnya. Kaifiat bagaimana itu disunatkan. Dapatlah sunat tu bagi yang sempurna akad tangan ni masa takbir, berserta seluruh takbiratul ihram. Akad tangan tu berserta sama dengan seluruh takbiratul ihram tu daripada Allah sampai akbar sedang molek. Maksud dia. Dengan cara untuk mensertakan mengangkat tangan itu dengan takbir dari awalnya. Mensertak akad tangan tu bermula sertak dengan takbir awalnya. Dan ia menamakan akad tangan itu dengan takbir itu sertak juga. Berarti akad tangan sertak juga bar sudah molek. Sama. Akad bermula dengan Allah, bermula sertak dengan Allah, bermula akad tangan, kemudian mati akad tangan bar. Sempurna dengan takbiratul ihram pada awal. Sama. Start akad sampai ke berhenti. Kaifiat disunatkan hak dapat sunat yang sempurna dah. Ya. Tu Allahu akbar tu. Dah. Sudah bak tu letaklah lah. Dak. Cakap ni nak berserentak. Akad tangan tu bermula berserentak dengan takbiratul ihram, bermula akad dengan Allah. Bak tu sedang molek tepat tangan kita tu duduk di bahagian yang disunatkan.
Kata tadilah. Kemudian habislah ni barulah turun. Hak turun tu tak masuk serentak. Ya naknya hak sampai sini nak serentak. Allah Akbar. Sebabnya apa tu? Sebabnya kalau dak peluk tubuh pun sah mayang. Tak? Tapi tu dia hak ni hak nak beri sempurna sunat akad tangan ketika takbiratul ihram. Kaifiat bagaimana? Saya ulangi. Dan disunatkan berserta iaitu seluruh takbiratul ihram dengan cara ia mensertakkan mengangkat tangannya. Sertak kat tangan dengan Allah itu dengan takbir dari awalnya dan ia menamatkan dan mengangkat tangan dengan takbir itu sertak juga. Tamat angkat tangan dengan bar sama habis. Bar sama habis berarti itu. Barulah turun. Dia nak hak di sini. Dengan cara ia mensertakkan mengangkat tangan itu dengan takbir dari awalnya dan ia menamatkan angkat tangannya bertiga dengan takbir itu serentak. Habis bar sada molek sampai sini serentak. Ada? Bermula akad pun dengan awal serta dengan Allah. Berarti sini pun sama dengan bar. Jadi seluruh takbiratul ihram lah. Dan itu juga disunatkan. Begitulah juga disunatkan akad tangan takbir berserta dengan rokok. Nak rokok sunat juga Allah Akbar akad tangan. Ada? Okey. Tetapi sempena akbar tu di mana? Allahu Akbar tu sedang molek sama kita sedang molek rokok betul. Hak tu. Ingat dah. Kata. Dan juga disunatkan berserta dengan rokok. Allah Akbar tadi. Angkat tangan juga. Tetapi di sini tidaklah disunatkan habis takbir itu berserta dengan habis mengangkat tangan. Tak, bahkan disunatkan memanjangkan takbir Allahu Akbar itu sampai sempena tunduknya bagi rokok. Sempena tunduk bagi itu artinya sedang sampai tangan duduk di lutut dah lah baru sempena rokok kita. Kena Allah banyak sikit lah rokok tu. Ambil fadilat ni.
Boleh faham ni? Boleh faham kan? Hak rokok Allah Akbar tu biar bak tangan duduk di lutut. Pergi habis bak tu dah. Dia tu kena panjang lah sikit. Tengok saya baca dah. Dan itu juga disunatkan berserta dengan rakaat, itu takbir itu. Tetapi di sini tidaklah disunatkan habis takbir itu berserta dengan habis mengangkat tangan. Tak, ini tak mesti habis angkat tangan. Yang dia nak di sini bahkan disunatkan memanjangkan takbir Allah itu Allah sampai sempena tunduknya bagi rakaat. Artinya Allahu Akbar tu kena panjang sikitlah biar sama serta dengan kita letak tangan di lutut lah kata sempena bagi rakaat. Itu pun dia kata buat gitu pun bagi itibak juga yang ni mengikut sunnah Rasulullah juga. Buat tu akbar panjang, kena panjang sikit masa rakaat tu sampailah tangan tu sepenuh rakaat tangan dek lutut pun mengikut sunnah yang dilakukan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Disunatkan bagi bangkit daripadanya. Dah. Mana dah? Yang datang daripada beberapa riwayat yang banyak dan disunatkan kafiat takbir itu juga bagi bangkit daripadanya, iaitu bangkit daripada rakaat. Allah apa dia? Sami Allahu liman hamidah. Sami Allahu liman hamidah. Dan disunatkan kafiat itu bagi bangkit, iaitu bangkit daripada rakaat pada rakaat kepada i'tidal. Yang habis sebenarnya ialah mula dia angkat dua tangannya berserta mula dia angkat kepala daripada rakaat. Sami Allah liman hamid. Dan terus menerus sampai habis angkat kepala itu. Selepas itu kedua tangannya itu dilepaskanlah. Tidak akan kena angkat tangan juga tak. Sami Allah liman hamidah. Lepaslah tangan. Taklah suruh peluk tubuh. Dan disunatkan kaifiat. Tengok ni sunat belakang ni tambahan. Satunya dapat pahala lah, buat dengan sempurna dapat pahala bahagian pergerakan tu pula. Dan disunatkan kaifiat itu, cara-cara itu bagi mengangkat atau bangun pada tasyahud awal. Apa tayat awal kan kita angkat bangun angkat tangan juga. Tak, Allahu Akbar kan apa? Kalau dah angkat pun boleh dah, tapi sunat juga lagi angkat takbir tu. Naik pada tahiyat awal, Allahu Akbar kan takbir, angkat tangan bertakbir tak? Sunat. Okay. Dah akad pun susah semayang, tapi tak adalah pahala hak sunat bahagian akad tangan tu. Allah Akbar bangun saja. Tak. Nah. Okey. Dan disunatkan iaitu kafiat bagaimana cara akad takbir itu bagi mengakad atau bangun daripada tasyahud awal super jugalah. Tak. Kena itibak. Artinya Allah Akbar tahiyat awal pun tangan kena sampai sini juga. Super sajalah macam. Kena itibak juga, kena ikut baginda juga.
Tiba dalam keduanya, yakni dalam bangkit daripada rakaat dan bangkit daripada tashahud awal. Bangkit daripada rakaat sami Allahu liman hamidah. Bangkit daripada tahiyat awal Allahu akbar. Kena panjanglah sampai berdiri tegak Allah baru bertiba. Sampai sini baru je bak sedang balik sini barulah jatuh tangan. Tak. Allah. Habis. Dan disunatkan meletakkan kedua tangan di bawah dada. Disunat letak tangan, kedua tangan di bawah dada. Ni atas dada lah. Kita mazhab Syafi'i bawah dada. Mazhab Hanafi, mazhab Hambali, kita pergi Mekah tengok sini, hak tu mazhab Hambali, buat atas dada tu. Bukan kata tak betul, dia betul. Dia tengok kita kata tak betul kita tengok dia betul. Dia dengan cara mazhab dia. Hambali di sini, kita di bawah dada. Tak. Hanafi rasanya tak teluk lah. Dan disunatkan meletakkan kedua tangan di bawah dada. Hak saya kiri kanan tu caralah. Tapi mesti duduk di bawah dada. Tak bawah. Dengan tangan kanan memegang pergelangan tangan kiri. Mana pergelangan? Ni buku ni. Buku ni pergelangan. Bukan pegang sini. Tapak tangan kita duduk di pergelangan. Tapak tangan kanan duduk di pergelangan tangan kiri. Buku benda panggil. Dan disunatkan meletakkan kedua tangan di bawah dada dan di atas dada pusatnya. Bawah dada, atas pada pusat. Artinya kalau tekuk pusat, tak ada lah sunat tu. Sunat atas tangan. Letak balik dah. Ubah di pusat pula. Dia nak di bawah dada, atas pada pusat. Bagi itibak juga. Ikut Rasulullah buat juga ni. Dengan tangan kanan memegang pergelangan tangan kiri. Kata pengarang Al-I'anah, pengarang kitab inilah, kitab I'anah, dengan cenderung pada pihak kiri dada. Kata pengarang kitab ni kata kena sangat sebelah kiri sikit. Dah. Tak straight. Cara hak nak kata. Tapi bahagian ni boleh dah bawah dada atas pusat ni. Boleh dah. Cara hak molek lagi biar kiri sikit. Kata pengarang kitab ni. Dengan cenderung pada pihak kiri dada. Kerana hati terletak di sini. Kerana hati terletak sini. Tak belah kiri tak. Dan hikmat meletak kedua tangan di sana. Apakah hikmat tu? Demikian supaya keduanya itu terletak pada anggota yang sehabis-habis mulia, iaitu kalbu. Kenapa hikmatnya? Letak bawah dada, atas pada pusat, condong kiri sikit. Sebab hati duduk belah kiri. Hikmatnya dia kata meletak kedua tangan di sana, iaitu bawah dada, atas pada pusat, senggang ke kiri sikit. Demikian itu supaya keduanya itu, kedua tapak tangan kita itu terletak pada anggota kita yang sehabis-habis mulia, iaitu qalbun, iaitu hati. Supaya duduk. Supaya keduanya itu letak pada anggota yang sehabis mulia, iaitu qalbu, hati, bagi menjaga iman. Sebab iman kita duduk pada hati, ada. Maknanya pada hati belakalah kita mayat kosong tak kosong ni. Hikmat dia mungkin dengan buat gini boleh jadi kosong lagi semayang kita. Sesungguhnya seseorang yang menjaga satu benda itu, ia meletakkan tangannya pada benda itu.
Sebab apa? Kita menjaga satu benda kita lain pun kita letak tangan kita di benda itulah. Tak, benda kita pegang benda dengan tangan lah. Begitulah juga kita di sini kita menjaga hati kita. Tangan kita duduk pada menjaga hati kita. Imam dalam hati. Cara memegang itu ialah memegang pergelangan tangan kirinya dengan tapak tangan kanannya. Dan ia mengembalikan kedua tangan itu daripada terangkat itu ke bawah dadanya. Tak? Dan ia mengembalikan kedua tangan itu daripada terangkat itu ke bawah dadanya. Itu lebih aula lah daripada ia melepaskannya ke semuanya. Sentiasa begitulah. Baca-baca maknanya daripada baca Fatihah sampai habis rakaat, maknanya lebih aula, lebih baiklah daripada kita letak sekejap lepas balik. Siapa yang tidak berpegang pada benda dan disunatkan meletak kedua tangan di bawah dada dan di atas dada pusatnya bagi ittiba' Rasul. Dengan tangan kanan memegang pergelangan tangan kirinya. Kata pengarang Al-I'anah, kitab I'anah, dengan cenderung pada pihak kiri. Kalau sebab apa suruh dada dengan cenderung, artinya saya pergi ke pihak kiri dada sikit kerana hati terletak di sana. Hati letak belah ni. Dan hikmat meletakkan dua tangan di sana demikian supaya keduanya itu terletak pada anggota yang supaya dua tangan kita ini terletak pada anggota yang sehabis-habis mulia, iaitu qalbu, hatilah, bagi menjaga iman. Sungguhnya seorang yang menjaga suatu benda itu, sebab biasanya memang bila kita jaga satu-satu benda, kita letak tangan kita pada benda itulah. Tak? Tak mau jatuh fitih ke pada tangan dok pegang ataupun bawa pisang, bawa apa pun memang tangan lah dok pegangnya dak. Cara memegang itu ialah memegang pergelangan tangan kiri dengan tangan kanannya. Dan ia mengembalikan kedua tangan itu daripada terangkat itu ke bawah dadanya. Iaitu lebih aula daripada ia melepaskan. Kedua semuanya. Kemudian ia mula mengangkat kedua itu kembali kembali meletak ke bawah itu. Kata Al-Mutawali dan ulama lain, Imam Mutawalli dan ulama lain berpegang kepadanya itu. Suruh pegang ni tangan ni. Segialah seorang yang sembahyang itu sebelum rakaat. Ada. Kenapa sebelum rakaat lah? Dan rakaat tak kena lepas lah. Dan takbir sebelum rakaat. Dan takbir memandang kepada tempat sujud. Tak? Artinya kita sembahyang ni, sunat kita sebelum pada rakaat tu, start yang baca tu, sunat kita tengok pada tempat sujud. Dan menundukkan kepalanya sedikit. Bila tengok tempat sujud memanglah tunduk sikit kepala tu. Sedikit. Kalau straight tu nak tengok pak sujud jadi nebeng pula duduk turun ke mata dah. Tunduk sikit kepala. Kata Al-Mutawalli dan ulama lain berpegang padanya, sagialah seorang yang sembahyang itu sebelum rakaat dan ketakbir memandang ke tempat sujudnya dan menundukkan kepalanya sedikit kemudian mengangkatnya. Tengok sikit. Lepas pada sami Allah tengok sikit kemudian akadlah balik. Nak terus tengok tapi akad. Dan ketiganya yakni rukun ketiga daripada rukun sembahyang ialah berdiri bagi orang yang kuasa berdiri.
ketiga. Sani pertama niat, kedua takbiratul ihram. Dan ketiganya, yakni rukun ketiga daripada rukun kesembahan ialah berdiri bagi orang yang kuasa. Halo. Waalaikumsalam. Ya. Steering rack. Kemudiannya barang lama trade-in tu 700 dah. 7 ketiga. 700.5 barang lama trade-in. Barang lama trade-in harganya garantinya sebulan saja. Nak tukar lah. Kalau kan kena baki juga kediannya. Dah perlu-perlu atau nak baki lah. Nak buat. Ya. Okey. Yelah awak kata dah second dah. Kalau baru berapa harga dia? 1000 lebih. Lebih berapa tu? Jadi hak ni maknanya hak saya dia rosak situ nak ganti dengan hak trade-in dah. Second hand molek dah nak ngomong kereta tu dah. Dah buat second hand lah. Dah ngomong kereta pun 10 tahun lebih dah. Okey. Salam. Jadi kita habislah di sini pada hari ini tak? Rukun ketiga. Minggu depan kita akan sambung hak datuk. Tak? Ini sebagai makluman hak sembahyang ni. Yalah. Yang penting minggu depan sambung hak datuk, cara-cara mengikut iman. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amah wa yukafi'u mazidah. Ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalal wajhika wa azim sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma fir lana dzunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana taqabbal minna du'aana wa salatana wa siyamana wa qiyamana wa ruku'ana wa sujudana wa jami'a amalina innaka antas sami'ul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Sallallahu alaihi wasallam Muhammadin wa ala alihi wasallam. Alhamdulillah. Taqabbalallahu minna minkum.